Okey, habis kita sambung tadabbur surah Al-Mumtahanah. Kita sambung ayat yang ke-10. Sebenarnya ayat yang ke-10 kita dah mula sampai wa atuhum ma anfaqu. Kita dah habis 1/3 daripada ayat yang ke-10. Jadi sebelum kita sambung, saya nak ulang balik ya. Apa maksud di awal ayat dan juga ayat sebelumnya. Sebagaimana kita tahu, surah Al-Mumtahanah ni ialah cerita tentang cinta ataupun mualat kerana Allah dan benci kerana Allah. Tidak boleh kita cinta pada seseorang ataupun pada keluarga kita sehingga melebihkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita yang pertama ialah kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang mendahulukan cintanya pada keluarganya, hartanya di Mekah sehingga sanggup membocorkan rahsia negara Islam dan memberi kemungkinan negara Islam akan hancur. Maka ayat ini menegur Hatib secara khusus dan juga umat Islam semuanya secara umum, jangan mendahulukan cinta kepada keluarga, cinta pada harta lebih daripada cinta kepada Islam. Kemudian pasal kedua, ayat yang ke-10 yang kita dah mula. Ayat ni sebenarnya Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Ayat ni sebenarnya turun kepada seorang sahabat yang bernama Ummi Kulthum binti Uqbah binti Abi Mu'ayth. Uqbah binti Abi Mu'ayth ni adalah seorang pembesar Quraisy, kepala yang kuat menentang Nabi. Tapi anak dia Ummi Kulthum beriman. Lalu dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi dia berhijrah ni ke Madinah setelah berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Dan sebagaimana kita tahu, antara syarat perjanjian antara Nabi dengan orang Mekah ialah bila orang Mekah pergi ke Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Sama ada dia Islam ke ataupun dia kafir. Tapi kalau orang Madinah pergi ke Mekah, sama ada dia Islam ataupun kafir, orang Mekah tak wajib, tak perlu hantar balik ke Madinah. Jadi Ummi Kulthum ni, dia beriman, lalu dia berhijrah ke Madinah. Selepas perjanjian Hudaybiyah, kalau ikut perjanjian, Nabi kena hantar Ummi Kulthum balik semula ke Mekah. Bila balik semula ke Mekah, dia akan balik kepada suaminya yang kafir dan kepada masyarakat yang kafir. Lalu dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana ni? Aku seorang wanita, aku seorang yang lemah. Bila aku balik semula ke Mekah, agama aku tak ada jaminan. Mungkin aku dipaksa semula untuk kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu turun ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu orang-orang wanita-wanita yang beriman dan muhajirat dalam keadaan dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, adakah kamu kena hantar balik ke Mekah? Allah kata tak. Ini khas untuk wanita. Kalau lelaki daripada Mekah beriman kemudian pergi ke Madinah, kena hantar balik ke Madinah. Dan memang ada dalam sejarah disebut dalam hadis sahih, beberapa sahabat lelaki yang beriman, bila mereka berhijrah ke Madinah, Nabi hantar balik berdasarkan perjanjian Hudaybiyah. Tapi ada sebahagian sahabat tu, walaupun Nabi hantar balik, dia tak balik ke Mekah. Dia duduk antara Mekah dengan Madinah dan macam buat satu perkampungan kat situ. Jadi bila ada lagi sahabat lain yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi hantar balik, mereka tak balik ke Mekah, mereka duduk satu kampung tu, iaitu di antara Mekah dan Madinah. Okey, jadi bila Ummi Kulthum rasa macam susah, bila dia kemungkinan dihantar balik ke Mekah, turun ayat ni sebagai penjelasan dan sebagai rahmat kepada wanita yang memang terkena dengan lemah. Jadi Allah kata bila wanita beriman datang daripada Mekah ke Madinah, jangan hantar balik. Sebaliknya, famtahinuhunna, ujilah mereka. Uji mereka tu banyak pendapat. Ada mengatakan uji mereka, kalau ikut pendapat Ibn Abbas, suruh dia mengucap la ilaha illallah.
Kalau mereka dah mengucap, okey, biar mereka terus tinggal di Madinah, tak perlu hantar balik. Ataupun uji mereka, iaitu suruh mereka bersumpah. Demi Allah, aku datang ke sini bukan sebab bergaduh dengan suami, bukan sebab kerana dunia, bukan sebab cinta pada orang Madinah, bukan sebab kerana perniagaan, tapi betul-betul kerana Allah. Bersumpah. Itu juga pendapat ulama ataupun pendapat sahabat yang maksud imtihan, menguji mereka. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, maksud menguji mereka ialah seperti ayat 12 yang kita akan belajar. Iaitu wanita ni bila datang ke Madinah dalam keadaan beriman dan berhijrah, ikut ayat 12 apa dah? Mereka kena berbai'ah dengan Rasulullah. Iaitu jangan syirik kepada Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak. Setelah mereka berbai'ah dengan Rasulullah, barulah mereka dibenarkan tinggal di Madinah. Jadi imtihan tu banyak pendapat. Kemudian Allah kata Allah lebih tahu iman mereka. Kenapa Allah suruh orang beriman uji wanita tu? Setakat mana keimanan mereka? Kemudian Allah beritahu pula, Allah tahu, Allah lebih tahu keimanan mereka. Sebab Allah nak bagi itu, yang kamu uji itu dan yang mereka mengaku beriman, belum tentu iman mereka itu adalah benar. Sebab iman ni dalam hati. Jadi Allah kata kalau mereka tipu tak apa, Allah lebih tahu iman mereka. Dan Allah kata fa'in alimtumuhunna. Kita sambung kat sini. Fa'in alimtumuhunna, ini kita dah belajar ni. Maka sekiranya alimtumuhunna, setelah kamu orang beriman menguji wanita itu dan kamu ada bukti secara zahir, iaitu mukminat, mereka beriman kepada Allah, maka apa perintah Allah? Fala tarji'uhunna, maka jangan kamu pulangkan mereka itu, wanita-wanita itu kepada al-kuffar, orang Mekah yang kafir. Jangan. Bila dah diuji dan terbukti secara zahir mereka beriman, maka hukumnya ialah jangan hantar mereka pulang kepada suami mereka yang kafir ataupun ke Mekah. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu, la hunna, tidaklah mereka itu, wanita-wanita itu halal bagi mereka. Walahum, dan tidak juga mereka lelaki. Mereka lelaki ni siapa? Suami-suami wanita beriman ni yang masih duduk kat Mekah dan masih kafir. Allah kata mereka tu tidak halal. Halal bagi isteri, bekas-bekas isteri mereka. Jadi ayat ni seolah Allah nak bagi tu sebab. Kenapa haram hantar balik wanita beriman kepada orang kafir? Sebab wanita beriman tu tidak halal bagi bekas suaminya. Haram. Bila dah beriman, suami masih kafir, terputus hubungan. Terputus hubungan suami isteri. Dan suami mereka pun tidak halal bagi mereka untuk kembali. Okey? Jadi kalau orang Mekah, suaminya masih kafir, isterinya beriman pergi ke Madinah. Apa status antara suami dan isteri? Statusnya ialah terputus hubungan perkahwinan. Okey, soalan kalau suami tu lepas 1 bulan, suami yang kafir yang kat Mekah dan mengucap 2 kalimah syahadat dan beriman, kemudian dia datang ke Madinah, masih tak boleh kembali pada isterinya ataupun kena akad yang baru? Itu hukum. Pendapat paling kuat ialah kalau orang kafir, isteri dia masuk Islam, maka hubungan suami isteri belum putus 100%. Katalah lepas sebulan, suami pula masuk Islam, maka suami itu boleh balik pada isteri tanpa akad yang baru. Balik seperti suami isteri macam asal.
Tapi syaratnya, ini pendapat pertama, syaratnya mesti dalam tempoh iddah, iaitu 3 bulan. 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi tak perlu buat perkahwinan yang baru. Tapi kalau suami itu yang kafir mengucap 2 kalimah syahadat setelah habis tempoh iddah, maka dia kena akad yang baru. Kena buat perkahwinan yang baru. Kena ada mahar dan sebagainya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau isteri dah beriman, suami belum lagi, iddah dah habis, 3 kali suci. Katalah lepas tahun, suami yang kafir kat Mekah tu beriman. Kemudian dia datang ke Madinah. Ini pendapat kedua, dia boleh kembali kepada isterinya tanpa akad yang baru. Kisah ni berlaku kepada siapa? Zainab binti siapa ni? Zainab binti Rasulullah. Suami dia Abul As bin Ar-Rabi'. Jadi Zainab masuk Islam. Kemudian suaminya tak masuk Islam kecuali setelah 6 tahun. 6 tahun dan Zainab tak kahwin lah. Bila dia masuk Islam, dia datang ke Madinah. Bila datang ke Madinah, Nabi pulangkan Zainab kepada Abul As. Kalau ikut hadis tu tanpa akad yang baru. Itu pendapat kedua. Pendapat kedua. Dan ini kalau dah salah seorang masuk Islam. Kalau dua-dua masuk Islam, perlu tak akad baru? Lagi tak perlu. Lagi tak perlu. Sebab tu kita tak jumpa pun hadis ataupun riwayat yang mengatakan sahabat-sahabat yang masuk Islam, suami isteri dan buat akad baru. Tak ada. Menunjukkan perkahwinan mereka masa jahiliah dikira sah. Bila dua-dua masuk Islam, tak payah. Sebab tu dalil yang paling jelas apa dia? Perkahwinan secara orang kafir mengikut adab mereka dikira sah dalam Islam. Apa dalilnya? Dalilnya surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian Allah kata apa? Wa mra'atuhu hamma latal hatab. Allah kata wa mra'atuhu, dan isteri. Imra'ah dalam Al-Quran dalam bahasa Arab ialah isteri. Allah kata dan isterinya. Isteri siapa ni? Abu Lahab. Jadi Al-Quran mengiktiraf Ummu Jamil adalah isteri kepada Abu Lahab, walaupun perkahwinan mereka secara tidak Islam dan mengikut adat jahiliah. Perkahwinan mereka sah. Sebab tu kalau dua-dua masuk Islam, tak payah akad baru. Kalau salah seorang masuk Islam, balik pada dua pendapat tadi. Okey? Juga satu dalil lah, satu lagi dalil, dia logik kan. Kalau perkahwinan orang kafir tak sah, apa jadi pada anak mereka? Apa jadi pada anak mereka? Anak zina lah. Tapi semua sahabat-sahabat tu adalah lahir daripada perkahwinan mak bapak mereka yang kafir. Tapi itu bukan dikira anak zina. Sebab apa? Sebab perkahwinan dalam agama orang kafir itu dikira sah dalam Islam. Okey, kemudian Allah kata wa atuhum, dan berilah kepada mereka ma anfaqu, apa yang mereka infak. Apa maksud ni? Berilah kepada mereka apa yang mereka infak. Mereka ni siapa? Ini fi'il amar. Atu makna berilah. Allah perintah pada siapa? Orang beriman. Allah perintah pada orang beriman, berilah pada mereka. Siapa mereka? Ni, suami-suami yang kafir, yang isteri mereka beriman dan lari ke Madinah. Beri apa? Ma anfaqu, apa yang mereka beri. Iaitu yang suami kafir itu beri kepada bekas isterinya yang dah lari ke Madinah dan beriman.
Apa yang suami bagi? Apa yang suami bagi? Mas kahwin. Mahar. Mahar. Tengok adilnya Islam. Padahal ni suami kafir. Tapi Islam tu adil dan Islam rahmat lil alamin untuk semua. Hak dia walaupun dia kafir kena pulang balik. Sebab apa? Sebab bila dia bagi mahar pada isteri dia, dia ada hak untuk bersama dengan isterinya bila-bila masa. Tiba-tiba isteri dia beriman, sekarang dia tak ada hak dah, maka kena pulang balik mahar tu. Mahar ni lah yang menjadikan dia berhak ke atas isterinya. Bila dia tak ada hak, kena pulang balik. Itulah keadilan Islam. Jadi berilah, Allah perintah pada orang beriman, beri kembali kepada mereka, iaitu suami-suami yang kafir, ma'anfaqu, apa yang mereka beri daripada mahar kepada isteri mereka dahulu. Kalau selain mahar, kalau macam harta lain? Tak, ini mahar saja. Sebab yang menghalalkan hubungan suami isteri ialah mahar. Dan mungkin isteri-isteri ni sebab dia berhijrah, mana ada duit, siapa yang nak bagi? Ambil daripada Baitul Mal. Ambil daripada Baitul Mal. Okey, ada seorang ulama dia kata, kenapa Allah tak sebut mahar? Wa atuhum mahrahunna. Kenapa Allah tak sebut mahar? Allah boleh dikata wa atuhun mahrahunna. Tapi Allah kata ma'anfaqu. Kata ulama, sebab Allah nak bagi tahu mahar ni ialah, ini adalah mengikut perjanjian dalam Islam. Perkahwinan dalam Islam kadang ada mahar. Orang kafir belum tentu. Orang kafir belum tentu ada mahar. Maka bila sekarang suami dah bukan Islam, suami dah kafir, maka Allah tak sebut mahar. Mahar khas untuk suami isteri yang Islam. Jadi bahasa Al-Quran tepat. Penggunaannya adalah tepat. Okey, kemudian wala junaha alaikum. Okey, sekarang suami dia kafir, isteri pula datang ke Mekah, ke Madinah berseorang yang beriman. Kalau ada orang Islam di Madinah nak kahwin, boleh tak? Ada sunnah Nabi, bila ada je wanita yang kosong, janda ke apa ke, sahabat berebut nak kahwin. Sebab apa? Bukan kerana nafsu, tapi kerana nak bantu. Maka Allah kata wala junaha, dan tidak ada dosa. Junah ismun, tidak ada dosa alaikum, ke atas kamu, antankihuhun, untuk kamu mengawininya, mengawini mereka. Iza ataitumuhunna, apabila ataitumuhunna, apabila syarat. Orang beriman boleh kahwin dengan wanita yang lari pada suami yang kafir dan berhijrah ke Madinah, tapi dengan syarat, iaitu iza ataitumuhunna, apabila kamu telah memberi mereka ujuruhunna. Ujur mana? Asalnya upah. Sebenarnya itu juga maksud dia mahar. Mahar mereka. Tak boleh nak kahwin tanpa mahar. Syarat nak kahwin ialah salah satunya mahar. Mahar ni Nabi kata iltamis walau bi khatim min hadid, walaupun sebentuk cincin daripada besi. Okey, kemudian wala tumsiku, dan janganlah tumsiku, kamu pegang. Tumsiku daripada imsak, kamu pegang ataupun kamu tahan. Kamu pegang ataupun kamu tahan. Bi'isami. Isami makna isami jamak kepada ismatun. Ismatun, jamaknya isam. Isamun. Apa makna ismatun? Iaitu ikatan. Kita biasa dengarkan perkataan maksum. Nabi adalah maksum.
iaitu Nabi diikat ataupun dipelihara. Jadi bila suami dan isteri berkahwin, maka dia ada ikatan, dipelihara. Hak isteri, hak suami. Jadi kalau suami itu yang masuk Islam, kemudian isteri dia kafir, maka terputus hubungan. Allah kata jangan tahan ikatan perkahwinan kawafir. Kawafir jamak kepada kafirah, seorang wanita yang kafir. Jamaknya kawafir. Ikatan isam bi'asami, mana ikatan perkahwinan dengan wanita-wanita yang kafir, jangan tahan. Jangan tahan ataupun jangan pegang ataupun jangan teruskan. Makna apa tu? Kena ceraikan. Sebab itulah bila ada sahabat yang berhijrah, beriman, dan isteri mereka tak beriman, masih tinggal kat Mekah. Mungkin ada sahabat masih sayang pada isterinya, Allah keluarkan arahan, putuskan hubungan. Maksud jangan tahan, jangan pegang pada ikatan perkahwinan, maksudnya putuskan. Ada riwayat mengatakan 8 orang isteri sahabat yang kafir dan sahabat ceraikan. Salah seorangnya ialah Umar. Umar ibn Khattab dalam riwayat yang sahih, dia menceraikan 2 isterinya yang kafir di Mekah. Sebab apa? Allah kata jangan tahan ikatan perkahwinan kalau isteri kamu masih kafir. Inilah intipati antara intipati surah Al-Mumtahanah, iaitu kamu cinta macam mana sekalipun kepada isteri, kalau Allah kata cerai. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, dengan wanita-wanita kafir. Kemudian Allah kata was'alu, mintalah dan mintalah. Allah perintah pada orang beriman, mintalah ma anfaqtum, apa yang kamu telah beri. Beri apa dia? Mahar. Siapa minta ni? Allah perintah siapa minta ni? Ini pasal isteri kafir kan, yang cerita atas ni, isteri beriman pergi ke Madinah, suami kafir. Yang bawah pula cerita ni isteri kafir, suami beriman. Pertama Allah kata ceraikan mereka. Yang kedua, kamu ada hak nak minta balik apa yang kamu beri pada isteri kamu yang masih kafir. Apa dia? Mahar. Mana kalau kamu kahwin, belanjanya ialah 1000 dinar, minta balik. Sebab apa? Itu hak kamu. Sekarang kamu tak ada hak kepada dia kan, sebab dia kafir. Jadi dia pun kena pulang balik. Kalau dia tak bagi, ayat yang ke-12 ayat ke-11 akan bagi solusinya. Wal yas'alu, dan hendaklah yas'alu, mereka meminta ma anfaqu, apa yang mereka infak, iaitu mahar juga. Apa beza ni? Yang ni Allah kata was'alu ma anfaqtum, yang ni wal yas'alu ma anfaqu. Yang tu Allah kata kepada orang beriman, kalau isteri kamu kafir, ceraikan dia dan minta balik mahar. Apa yang kamu beri pada mereka, minta balik. Yang ni Allah tuju pada siapa ni? Wal yas'alu. Tuju pada orang kafir. Dan mereka yang kafir tu kena minta juga apa yang mereka telah bagi pada isteri mereka yang telah beriman. Subhanallah. Menunjukkan apa tu? Adil. Mereka kafir kan, isteri mereka beriman, lari ke Madinah. Mereka ada hak nak minta daripada isteri yang telah beriman apa yang mereka telah bagi pada isteri mereka, iaitu mahar. Jadi adil. Itulah
kalau kita baca ayat Quran, kalau orang kafir faham, dia akan masuk Islam. Kalau orang kafir berlaku pada orang kafir macam ni, dia tak akan bagi ni. Ataupun mungkin berlaku pada orang Islam yang tak faham. Dia kata, kenapa nak bagi pada orang kafir? Dia kafir kan, jahat, menentang Allah. Jangan bagi. Tak. Allah kata bagi. Itu hak dia. Sebab tu Allah simpulkan, zalikum, demikian itulah hukumullah. Hukum Allah. Ni. Jangan, bila Allah kata kena bagi hak orang kafir, itulah hukum Allah. Jangan banyak soal. Bila kamu banyak soal, seolah kamu rasa kamu lebih pandai daripada Tuhan. Yahkumu, Allah yang menghukum bainakum, di antara kamu. Bukan hak kamu menghukum, tapi itu adalah hak Allah. Kenapa Allah saja yang berhak menghukum? Sebabnya, dan Allah itu alimun, maha mengetahui. Allah tahu apa yang terbaik. Allah tahu apa dalam hati kamu. Dan Allah bukan setakat tahu. Ilmu Allah ni bukan sama dengan ilmu kita. Allah tahu yang dulu, yang sedang, yang akan berlaku, sampai bila-bila, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang zahir, semua Allah tahu. Kemudian bukan setakat Allah tahu, tapi Allah hakimun. Semua ilmu Allah adalah berdasarkan kebijaksanaan. Iaitu setiap hukum ada hikmah. Kenapa kena pulang hak orang kafir ni? Walaupun dia kafir, walaupun menentang Allah. Sebab Allah nak mereka tu akhirnya rasa rahmat Islam, rasa keadilan Islam. Akhirnya yang kafir pun balik semula kepada Islam. Okey. Kemudian Allah kata wa in fatakum, dan sekiranya fatakum, fat mana benda yang dah lepas. Ada pepatah Arab, kalau kita faham, dia akan menjadikan kita, hidup kita tenang je, dan kita tak akan menyesal. Apa dia pepatah Arab tu? Lifat mat. Lifat mat. Apa maksud? Bagi apa fat? Bagi apa yang fata telah luput, telah lepas, mata, dia telah mati. Maksudnya apa? Tak ada faedah kamu ingat. Benar dah mati kan? Macam suami kamu dah mati. Duk ingat 1000 kali pun menangis keluar mata darah, tak ada faedah. Dia tak akan hidup balik. Samalah dengan apa yang telah terlepas, apa yang telah hilang kan? Apa yang telah berlaku, jangan fikir. Sebab dia seumpama orang dah mati. Jadi Allah kata, wa in fatakum, sekiranya apa yang dan sekiranya terlepas dari kamu. Terlepas apa ni? Syai'un, sesuatu, min azwajikum, dari azwajikum, isteri-isteri kamu, ila al-kuffar, kepada kufar, orang-orang kafir. Apa maksud ni? Kalau isteri kamu ni, kamu beriman, kamu pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, tapi isteri kamu terlepas, dia tak beriman, dia balik pula kepada orang kafir di Mekah. Dan kamu tak dapat ni, mereka tak akan bagi mahar kamu. Ni solusi kalau mereka tak bagi. Maka Allah kata fa'aqabtum. Fa'aqabtum, maka dia terjemah apa tu? Aqabtum. Aqabtum ni asalnya kamu menghukum, tapi maksud dia ialah kamu serang mereka, kamu menang, dan kamu rampas harta mereka.
kamu serang, kamu menang, kamu rampas harta mereka. Dia terjemah apa? Kamu? Menyerang. Kalau menyerang saja tak lengkaplah makna dia. Bukan setakat serang, tapi menang. Sebab kalau serang, kalau tak menang, tak dapat harta rampasan. Kamu serang dan menang. Fa'atu, maka berilah kepada apa ni? Allazina, orang-orang yang zahabat, telah zahabat ni mana? Pergi kan? Tapi maksud di sini apa dia? Itulah fatakum, telah lari. Bagilah kepada orang-orang yang telah lari isteri-isteri mereka, iaitu isteri mereka kafir, cabut lari pergi ke Mekah. Jadi bagi kepada siapa ni? Kamu perang, kamu menang, kamu dapat harta rampasan. Daripada harta rampasan, berilah kepada orang-orang yang isteri dia lari. Mana bagi pada siapa? Suami. Orang-orang yang telah lari isteri-isteri mereka. Apa dia? Allazina zahabat. Boleh juga. Tapi dia tak hilang je, duduk kat Mekah je. Bagi berapa banyak ni? Adilnya Islam. Mislah, seperti ma anfaqu, apa yang kamu dapat. Adilnya Islam. Kalau kamu bagi masa kahwin dulu 1,000, ambil 1,000. Sebab itulah sejarah membuktikan ramai orang Mekah, ramai orang-orang masuk Islam sebab akhlak. Sebab akhlak Nabi, akhlak para sahabat. Sehingga kan bila ditanya pada Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Aisyah jawab, akhlak Nabi macam Quran. Dan Quran penuh dengan rahmat. Setiap ayat Quran penuh dengan rahmat Allah. Bila orang faham Al-Quran, dia akan melembutkan hati manusia, walaupun manusia yang paling jahat. Kemudian, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa ni secara umumnya ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangannya. Tapi makna asal dia ialah daripada wiqayah, iaitu ambillah perlindungan yang boleh menahan kamu daripada melanggar perintah Allah. Jadi wiqayah ni macam benteng. Benteng yang menghalang kita daripada melanggar perintah Allah. Jadi Allah kata bertakwalah pada Allah, iaitu laksanakan perintah Allah. Okey, tadi kita kata takwa, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Yang mana ni? Khususnya yang dalam ni. Dalam ayat ni ada tak perintah Allah? Ada tak? Apa dia perintah Allah? Apa dia perintah Allah? Wa atuhum, perintah Allah. Wa atuhum. Was'alu, perintah Allah. Wal yas'alu, perintah Allah. Okey, larangan Allah ada tak? Ada? Fala tarji'uhunna, la. Wala tumsiku, ada. Jadi Allah nak bagi tahu, kalau kamu tidak ada takwa, kamu tak mampu laksanakan semua ni. Sebab itulah perkataan yang paling banyak disebut dalam Quran ialah takwa. Sebab takwa asas kepada keimanan seseorang. Bila tak ada takwa, dia tak akan buat semua, sama ada perintah ataupun larangan. Bertakwalah pada Allah allazi, yang antum, kamu dengannya mukminun, kamu adalah orang-orang yang beriman. Apa maksud ni? Bertakwalah pada Allah yang kamu dengan Allah tu kamu beriman. Apa maksud?
Apa beza takwa dengan iman? Bukankah orang tu beriman, dia juga orang bertakwa? Dan bukankah orang yang bertakwa, dia juga orang yang beriman? Kata ulama, bila Allah kata wattaqullah dalam bentuk apa ni? Fi'il amar. Mukminun dalam bentuk apa? Bentuk isim. Isim fa'il kan? Isim fa'il. Mukminun. Yang ni dalam bentuk isim, kata nama. Yang ni dalam bentuk fa'il, perbuatan. Menunjukkan apa? Kata ulama, mukminun dalam bentuk isim, Allah nak bagi tu iman tu memang ada dalam hati kamu. Tapi yang masalah takwa. Takwa ni kena selalu diperingatkan. Sebab kadang-kadang tak buat. Iman masih ada. Percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat. Tapi takwa tak kuat. Jadi yang paling penting antara iman dengan takwa ialah takwa. Sebab itulah banyak ayat Al-Quran sebut ittaqullah, ittaqullah. Dan kaitan mukminu dengan takwa di sini juga Allah nak bagi tahu, kalau betul kamu percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, percaya pada syurga neraka, bertakwalah kepada Allah. Jadi seolah Allah nak bagi tahu, buktikan bahawa kamu betul-betul beriman. Dengan apa? Mentaati perintah Allah. Dan makna sebaliknya, kalau kamu tak mentaati perintah Allah, sebenarnya kamu tak beriman kepada Allah. Jadi asas untuk bertakwa ialah beriman kepada Allah. Okey. Satu lagi, syukur kan? Syukur. Di antara syukur, iman, syukur dan takwa, yang mana lebih tinggi? Kalau iman dengan takwa, takwa lagi tinggi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah yang mencipta kamu dan mencipta orang sebelum kamu. Tujuan apa? Supaya bertakwa. Bukan supaya beriman. Jadi takwa tu lebih tinggi. Okey. Takwa dengan syukur mana lebih tinggi? Takwa dengan syukur mana lebih tinggi? Kena tahu tu. Sebab kalau kita tak tahu, mungkin kita duduk pangkat yang rendah. Kan? Bila kita tahu yang tertinggi, kita ada target dia. Ada tak ayat dalam surah Ali Imran? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Cuba cari. Ada? Ali Imran kan? Ayat berapa? 123. Tengok Allah kata fattaqullah, bertakwalah pada Allah supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang, makna apa tu? Syukur lagi tinggi. Syukur matlamat kepada takwa. Bertakwalah pada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Dan Nabi pun bila solat malam kan sampai bengkak kaki, Nabi nak jadi orang apa? Orang bersyukur, bukan orang bertakwa. Nabi tak kata afala akunu abdan taqiyan, bukan. Afala akunu abdan syakura. Dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Makna kemuncak kepada ketaatan kepada Allah ialah dia bersyukur kepada Allah. Jadi takwa ni mungkin setakat dia buat apa yang wajib, dia tinggal apa yang larang, apa yang dilarang. Tapi Nabi buat lebih daripada itu. Itulah syukur. Kalau salat sampai bengkak kaki, itulah syukur. Okey? Kita habis ayat ke sebelah. Pukul berapa jam? 3:30. Oh, dia ada setengah jam lagi. Kan? Okey, kalau kita sambung ayat 12, panjang. Boleh tanya soalan? Dalam keadaan terpaksa, kan? Maksudnya takwa tu walaupun dalam keadaan terpaksa pun kena buat. Tak, dia biasa kita paksa ni benda apa? Benda yang wajib kan?
Biasa kita paksa diri kita, benda tu wajib. Kalau benda sunat ni, biasanya orang, alah sunat je kan. Sebab itulah, kalau syukur, dia bukan buat yang wajib je, dia akan buat yang sunat. Macam Nabi. Nabi wajib tak solat sampai bengkak kaki? Tak. Kan? Jadi syukur tu lagi tinggi. Iaitu dia akan buat yang tak wajib pun dia akan buat. Sebab tu Nabi solat malam, dia kata bukan masalah nak ampunkan dosa, aku tak ada dosa. Bukan masalah nak buat benda yang wajib. Sebab wajib aku solat malam je, tak adalah sampai bengkak kaki. Tapi aku nak menjadi hamba yang bersyukur. Sebab nikmat Allah begitu banyak. Maka syukur aku pun mesti banyaklah sebagaimana nikmat. Okey, apa dia antara pengajaran? Kita boleh fikir dan boleh keluarkan pengajaran daripada dua ayat yang kita belajar ni, 10 dan 11. Banyak pengajaran. Kenapa Allah melarang orang beriman menghantar balik wanita beriman yang lari ke Madinah? Allah larang jangan hantar balik ke Mekah. Kenapa? Sedangkan di Mekah ada tak suami dia? Ada suami dia, ada keluarga dia. Dan mungkin dia pergi ke Madinah, dia tak ada suami, dia tak ada keluarga. Tapi kenapa Allah kata jangan hantar mereka balik kepada suami mereka? Jadi apa pengajaran di situ? Jadi Allah nak bagi tahu yang betul-betul sayang pada kamu, yang betul-betul boleh menjaga kamu dan menyelamatkan kamu bukan suami, bukan keluarga kamu, bukan tanah air kamu. Yang betul-betul boleh menjaga kamu, boleh menyelamatkan kamu Islam. Jadi sebab tu kena utamakan Islam. Walaupun dia suami, sebab dia kafir, dia tidak Islam, dia akan menghancurkan kamu. Cinta kepada Allah mesti lebih daripada cinta kepada segala-gala. Sebab Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, wajib. Sebagaimana kita tahu, sebab utama Allah perintah Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah, sebab utama ialah sebab di Mekah ibadat dah tak berapa sempurna. Dihalang sana, disekat sini, kemudian dakwah pun tak bebas. Jadi sedangkan tujuan manusia dicipta untuk beribadat. Jadi kalau tujuan utama kita dicipta terhalang, kena pindah, kena cari tempat lain. Jadi pengajaran untuk kita, bila ibadat kita tak sempurna, cek apa penyebabnya. Kalau sebab tempat, berhijrahlah. Kadang-kadang sebab tempat kerja kan, kerja menghalang kita daripada solat awal waktu, fokus pada ibadat, maka kena berhijrah. Sebab kita dicipta untuk beribadat, bukan untuk bekerja. Kerja tu hanya sebagai wasilah, bukan matlamat. Silau. Kalau isteri yang kafir tidak juga membayar balik mahar kepada suami yang sudah Islam, macam mana tu? Dibiarkan saja? Mungkin saya tak faham apa yang... Tak, dia ada pendapat mengatakan apa hukum minta balik mahar ni. Ada pendapat mengatakan wajib, ada pendapat mengatakan sunat sahaja. Jadi kalau pendapat yang mengatakan wajib, kita wajib minta sebab hak kita. Tapi kalau dia tak bagi, sudah selesailah. Sebab matlamat kita bukan nak mahar.
Nak matlamat kita lebih besar daripada itu lagi. Nak selamatkan Islam kita. Sebenar contohlah bila kita bagi hutang pada orang kan. Bila kita bagi hutang pada orang dan orang tu tak mampu bayar. Islam tu adil. Islam bagi hak pada kita untuk tuntut. Caranya apa dia? Allah kata bagi tangguh pada dia sampai dia mampu. Tapi Allah bagi pilihan terbaik apa dia? Halalkan. Dan Allah bagi tahu halalkan hutang kamu tu adalah khairul, lebih baik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tengok. Islam tak kata kamu halalkan lebih baik. Terus Islam kata halal. Kata Islam bagi hak kita. Kamu nak tuntut boleh. Tapi kalau dia tak mampu bagi tempoh. Itu hak kamu. Tapi aku nak bagi tahu yang terbaik apa dia? Halalkan. Tak payah tuntut. Halalkan. Dan halal tu lebih baik. Itulah Islam. Ya, mungkin hak orang kafir dia tak bagikan hak kita. Kita kata kita halalkan. Mungkin satu hari dia rasa Islam tu cantik, Islam tu indah, Islam tu adil, akhirnya dia masuk Islam. Okey. Sekiranya kita lewat pulang ke rumah daripada masjid dan surau, bolehkah selesaikan solat sunat selepas Isya ataupun Zuhur di boleh. Dia solat sunat. Solat sunat lepas Isya, solat sunat lepas Zuhur kan. Boleh dilakukan di mana-mana. Cuma Nabi kata, solat yang terbaik selain pada solat fardu ialah di rumah. Tapi sekiranya kita balik rumah, jadi sementara nak balik tu lambat, batal wuduk pula, nak ambil wuduk pula, kadang-kadang terlupa, lebih baik solat sunat di masjid. Lebih baik solat sunat di masjid. Setiap kali balik nak solat kat rumah, batal wuduk. Tak solat pun. Besok balik juga, batal juga. Lusa tu, solat di masjid lah. Anak-anak dipelihara oleh suami yang masih kafir. Bagaimana tu? Adakah isteri menanggung dosa? Tak. Isteri tak menanggung dosa. Allah kata apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang berdosa akan menanggung dosa orang lain. Jadi kalau anak duduk dengan suami dia yang kafir, mana yang merosakkan anak tu suami dia, bukan dia, maka dia tak akan menanggung dosa. Tapi kalau dia ada peluang, ada waktu, ada ruang untuk dia mendidik, tapi dia tak mendidik, dia berdosa. Kalau ada peluang, ada ruang untuk dia mendidik, menyampaikan Islam, tapi dia tak sampaikan juga. Paling-paling kurang dia tunjuk contoh akhlak yang baik pada anaknya. Mungkin satu hari anak dia fikir, mak aku ni sejak masuk Islam dah berubah akhlaknya. Tak panas sebarang dah. Semua baik, cakap lembut je. Mungkin sebab akhlak, anak kita satu hari memeluk Islam. Wallahualam. Anak-anak dah. Kalau dalam konteks ni kalau ahli kitab tu macam mana? Ni dia lari kan. Kalau cerai tak perlu bayar lah balik. Kalau ahli kitab tu lari, lepas tu kahwin. Tak. Yang Allah kata la hunna, wanita isteri-isteri yang kafir kemudian masuk Islam tidak halal bagi bekas suaminya kan. Kemudian suami pula tidak halal bagi isterinya. Ini untuk orang musyrikin saja. Adapun kalau isteri itu ahli kitab, masih halal kepada suaminya yang Islam. Boleh faham? Contohlah, suami masuk Islam, tapi isteri dia ahli kitab, tapi tak masuk Islam. Adakah isteri itu haram bagi suami? Tak. Sebab ada dalil surah Al-Ma'idah kan, ahli kitab, wanita ahli kitab yang baik halal dikahwini oleh lelaki Islam. Okey. Mahar tu Dah ada halal masih isteri lah. Kenapa nak ambil mahar? Nak mahar ke dah isteri ni? Dah tak ada kan? Okey, kalau tak ada, kita cukup setakat ni ya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik.